KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Di hari yang indah ini, Wani akan sentiasa ingatkan anda semua. Mungkin kita semua ni walaupun beraya tak boleh ke mana, nak duduk rumah, beraya dengan keluarga, Wani nak ingatkan untuk sentiasalah patuh pada SOP. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey? Alright, jom hari ini kita nak belajar subjek fizik dan kita mestilah nak tahu siapa guru kita hari ini kan? Jadi jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan ketua panitia fizik dan mempunyai 11 tahun pengalaman mengajar. Jadi inilah dia guru kita hari ini di studio, Cikgu Nur Syafiqah binti Haji Muhammad Idris dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Mana apa khabar? Saya sihat Alhamdulillah. Cantik Cikgu baju raya hari ni. Ni baju raya tahun bila ni Cikgu? Tahun ni punya. Tahun ni? Okey. Samalah. Yelah kadang-kadang sekarang ni ada orang yang macam malas nak beli baju, kita recycle balik kan? Ya, macam mana Wani recycle balik. Tapi cikgu baru, baju baru, semangat pun mesti baru. Betul cikgu? Betul Wani. Okey, hari ini cikgu mungkin cikgu boleh kongsikan dengan kami semua apa tajuk yang telah dipilih untuk sama-sama kita belajar. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih Wani. Okey, pada hari ini tajuk yang kita akan belajar ialah tingkatan 5, bab tingkatan 5, bab 1 iaitu daya dan gerakan 2. Yang kedua. Kenapa yang kedua? Yang pertama, daya gerakan 1, pelajar dah belajar masa tingkatan 4. Okey, bab ini ialah kesinambungan daripada yang mereka belajar tingkatan 4 dulu tu. Okey. Jadi sebenarnya bagi cikgu sendiri, mengapa pentingnya untuk pelajar kuasai topik ini? Okey, topik ini sangat penting kerana dia melibatkan banyak pemahaman yang Wani dan banyak matematik di dalamnya. Okey, dan daripada tingkatan 4 tu mereka belajar tentang kinematik. Okey, kenapa dibahagikan kepada 2 ni? Okey, sebab masa KBSM dulu, soal silibus lama, bab ini terlalu panjang. Okey, so bila KSSM dikeluarkan, mereka bahagikan 2 dan bab kinematik lebih kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5 lebih kepada dinamik. Yeah. Dinamik maksudnya pergerakan tapi yang melibatkan daya. Tingkatan 4 pergerakan juga tapi tidak melibatkan daya. Okey, baik, itu dia sedikit pengenalan topik daripada cikgu kita hari ini. Jadi sekarang ni cikgu, kita nak dengarkan pula lah pandangan calon SPM mengenai subjek fizik. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Subjek yang saya paling gemari ialah subjek fizik. Kerana fizik dapat mengembangkan lagi pemikiran yang kritis dan meningkatkan lagi kemahiran menjawab penyelesaian masalah. Selain itu, saya percaya dan yakin bahawa fizik dapat mendorong kemajuan teknologi, mempengaruhi masyarakat, persekitaran dan ekonomi. Contohnya, kereta elektrik. Kereta elektrik ini semakin berkembang di dunia ini dan manalah tahu satu hari nanti, Malaysia juga akan menggunakan kenderaan elektrik bagi menjimatkan kos minyak yang digunakan. Saya mengambil aliran sains dan mata pelajaran fizik kerana saya berminat dengan space exploration. Dan saya yakin dan percaya mata pelajaran fizik ni dapat membuka peluang besar bagi saya pada masa hadapan. Saya suka subjek fizik kerana saya dapat mengetahui kenapa dunia berfungsi begini. Saya juga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih senang. Contohnya, dalam bab ini, saya memahami bahawa jika kita memotong rumput menggunakan mesin pemotong, daya mengufuk membolehkan mesin bergerak ke hadapan, mengatasi daya gerasan. Manakala daya komponen daya menegak adalah ke bawah, menyebabkan daya paduan ke bawah bertambah menjadikan rumput dapat dipotong dengan lebih efisien. Didik TV KPM.
Itu dia, rata-rata mereka mengatakan subjek fizik ni adalah mudah dan kegemaran mereka, cikgu. Adakah mungkin kerana fizik ini sebenarnya ada di sekeliling kita dalam kehidupan seharian kita, cikgu? Ya, betul Wani. Okey, dalam topik ini pun banyak aplikasinya dalam kehidupan seharian Wani. Okey, contohnya sekarang kita nampak cahaya. Ya. Okey, sekarang kalau bab ini kita lebih kepada daya bertindak ke atas objek. Okey, so bila banyak dalam kehidupan seharian kita belajar subjek fizik, mereka lebih faham apa yang berlaku di sekeliling mereka. Ya. Okey, jadi pentingnya kita belajar fizik kerana ia dapat orang kata memahamkan bahawa setiap yang ada di sekeliling kita ni ada sebenarnya penggunaan fizik itu. Ya, betul. Okey, jadi cikgu, sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, kita nak berehat seketika lah. Kita nak pastikan semua anak murid cikgu bersedia untuk kelas kita hari ini. Maklumlah mereka semua dah syok makan raya, cikgu. Kita nak tengok juga mereka ada semangat lagi tak nak belajar hari ini. Jadi jom kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini, fizik, dan topik yang telah dipilih adalah daya dan gerakan 2 bersama dengan Cikgu Nur Syafiqah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Okey, baik cikgu, bukan kita berdua sahaja yang akan bersama di studio hari ini. Ya, betul. Kerana kita akan bersama-sama menjemput 6 murid. Anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Boleh buka mikrofon. Kak Wani nak dengar suara anda semua. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik, Kak Wani. Kau baik. Cuba punya suara dulu dah, cikgu. Okey, jom. Kita nak minta anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Ni ambil subjek fizik ni. Mungkin ada yang nak jadi engineer ke, nak jadi apa orang kata engineer, berbagai-bagai bidang sebenarnya. Jadi jom kita nak mereka perkenalkan nama. Kita mulakan dengan hal ini. Silakan. Hai, selamat sejahtera Kak Wani dan Cikgu. Nama saya Brandy Yap Yok Kim. Boleh panggil saya Brandy. Umur saya 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang dentist. Alright, thank you Brandy. Nampaknya Kak Wani nak minta Ali ni. Brandy dah jawabkan dulu. Tak apa. Sekarang ni kita nak tanya, Halini ada tak di sini? Shalini ya. Shalini ke namanya? Halini atau Shalini? Ya, Shalini. Okey, Shalini, maafkan saya. Okey, jom kita nak minta Shalini perkenalkan nama anda. Hai, selamat sejahtera Kak Wani dengan Cikgu. Nama saya Shalini Panyaselum. Boleh panggil saya Shalini. Saya berumur 17 tahun dan saya ingin menjadi seorang pensyarah. Wow, pensyarah, lecturer. Okey, baik. Seterusnya kita ada Azman. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Wani. Saya Nur Azman Shah bin Nur Irwansyah. Saya berumur 17 tahun. Cita-cita saya adalah untuk menjadi chemical engineer. Chemical engineer. Alright. Seterusnya kita ada Sidar. Selamat sejahtera Cikgu dan Kak Wani. Nama saya Sidat Manimaran. Boleh panggil saya Sidat. Saya berumur 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang mechanical engineer. Mechanical engineer. Wow, semua hebat-hebat cita-cita mereka. Seterusnya kita ada Tinesh. Hello, selamat sejahtera Cikgu dan Kak Wani. Nama saya Tinesh Raj. Boleh panggil saya Tinesh. Umur saya 17 dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang aeronautical engineer. Wow, itu dia aeronautical engineer. Dan akhir sekali kita ada Zahir. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu dan Kak Wani. Nama saya Muhammad Zahir bin Muhammad Syariman. Boleh panggil saya Zahir. Saya berumur 17 tahun dan cita-cita saya adalah untuk menjadi forensic scientist. Forensic scientist. Wah, hebatlah semua anak murid cikgu ni. Okey, sama-sama kita doakan mereka semua. Dan saya baru tahu cikgu, saya baru teringat bahawa sekolah cikgu ni adalah jiran sekolah saya sebenarnya. Oh, ya ke? Sebab saya dari Sekolah Menengah Perempuan Sri Aman. Oh, Jadi mereka mesti tahulah ni sekolah Sri Aman ni. Tapi Kak Wani dah habis sekolah dah. Kita jumpa di sini. Okey, jadi jom kita nak mulakan dengan pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, so hari ini semua pelajar kita akan belajar subjek fizik tingkatan 5 bab 1 iaitu daya dan gerakan 2. Okey, so apakah isi kandungan yang kita akan belajar hari ini? Okey, so hari ini kita akan
fokus dengan 3 subtopik. 1.1 daya paduan, 1.2 leraian daya dan 1.3 keseimbangan daya. Okey, kita kena faham ketiga-tiga topik ini untuk menyelesaikan masalah daya. Okey, so sebelum kita masuk kepada kita punya topik hari ini, cikgu nak tanya Wani. Wani dapat cam tak dekat mana gambar ni? Oh, ni saya pernah pergi ke sini cikgu berapa tahun yang lalu. Ini Langkawi Skybridge. Ya, betul Wani. Ini ialah Langkawi Skybridge. Okey, cikgu nak tanya anak murid yang tadi, anak murid cikgu tadi, siapa yang pernah pergi sini dan apa yang boleh ceritakan sikit tak apa yang mengagumkan tentang Langkawi Skybridge ni? Siapa pernah pergi? Siapa pernah pergi? Saya pernah pergi, cikgu. Siddharth. Okey, Siddharth. So Langkawi Skybridge ni, untuk kita pergi sana kita kena naik kabel car sebab jambatan ini dibina dengan ketinggian 660 meter atas paras laut. Jambatan ini bukan jambatan yang terpanjang tapi seni binanya menarik. Ini kerana jambatan ini hanya digantung oleh 8 kabel dari satu tiang tunggalnya yang mempunyai ketinggian 85.1 meter juga. So agak tinggi. Dan jambatan ini juga melengkung untuk memberi pandangan yang maksimum kepada para pelancong. Wow, penjelasan yang sangat menarik di situ. Terima kasih Siddharth. Okey, cikgu tertarik dengan ayat Siddharth. Siddharth kata dia bukan terpanjang, bukan tertinggi, tapi dia sangat menarik dari segi seni bina dia. Okey, bayangkan 8 kabel ni sahaja menyokong jambatan itu. So bila jurutera arkitek untuk membina jambatan itu, mereka mesti kira berapakah daya tegangan pada setiap kabel. Okey, berapakah sudut dia. Okey, daripada situ supaya dia boleh menyokong berat jambatan itu. Okey, berat jambatan dan juga pelancong yang berada di atasnya dan juga persekitaran lain seperti angin dan sebagainya. So, topik yang kita akan bincang pada hari ini tentang daya paduan, leraian daya dan keseimbangan daya sangat berkait rapat dengan seni bina ini. Okey, mari kita. Alright, sebelum cikgu pergi ke seterusnya, okey, cikgu nak kita imbas kembali balik. Okey, kita dah belajar tingkatan 4. Apakah maksud daya? Okey, daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, dan daya ini ialah kuantiti vektor. Okey, kalau pelajar masih ingat tingkatan 4 kita dah belajar, kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okey. Alright, so cikgu nak tanya pelajar cikgu lah. Masa tingkatan 4 dulu, macam mana kamu tunjukkan daya ni dalam menyelesaikan sesuatu masalah? Siapa nak cuba? Boleh saya cuba ke? Okey, Zahir. Alright. Okey, so kalau dalam penyelesaian masalah, daya dia ditunjukkan dengan anak panah tu. So anak panah tu dia menunjukkan arah daya tersebut dan terdapat juga magnitude daya yang ditulis dalam unit Newton. So contoh macam 10 Newton ke 20 Newton. Macam itulah. Okey, bagus Zahir. Bagus Zahir. Zahir masih ingat lagi tingkatan 4 dia belajar dulu. Ya. Okey, so kita tentukan daya dengan arah. Dia mesti ada arah. So arah itu menunjukkan arah daya anak panah. Okey, dengan anak panah dengan arah daya dan juga ada magnitude. Okey, sama ada 10 Newton, 20 Newton dan sebagainya. Okey. Right, so hari ini kita akan belajar tentang daya paduan. Okey. So cikgu terangkan dulu apakah maksud daya paduan. So daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor, dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey. So cikgu nak terangkan apakah maksud daya tunggal itu. Maksud daya tunggal. Okey. So dekat depan ni cikgu ada satu bongkah, satu objek. Okey. Contohnya ya, daya yang bertindak ke atas objek ini ada orang tariklah ke sana. Okey, dengan daya 7 Newton. Cikgu gunakan Lego. Satu blok ni 1 Newton. Okey, cikgu 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6. Okey. Dan yang ketujuh cikgu gunakan anak panah ni. Okey, so ada 7 daya ke arah sana. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so objek ni akan bergerak. Okey, bila objek bergerak, automatik akan ada daya geseran iaitu antara objek dan permukaan ini. Ya. Okey, kita bayangkan andaikan gaya geseran dia ialah 3 Newton. Dan daya geseran ni mesti menentang arah objek. Okey, so 3 Newton ke arah sana. Okey, kita ada 7 Newton ke arah sini. Ya. Okey, so bila cikgu tengokkan mereka macam ni, okey, cikgu gabungkan mereka macam ni. Okey, daripada 7 Newton ni, 3 Newton digunakan untuk mengatasi daya geseran. So, berapa yang tinggal sini?
1, 2, 3, 4. 4. Okey, cikgu anggap sebagai blok yang lain 1, 2, 3, 4. Okey, so inilah yang kita panggil sebagai daya tunggal yang bertindak ke atas objek itu. Okey. So kita ada 2 daya, okey, tapi sebenarnya daya yang bertindak hanyalah 4 Newton ke arah sana. Iaitu daya tunggal. Ya, itulah kita punya daya paduan. Okey. Okay, yang mewakili jumlah secara vektor. Okey, so seterusnya kita akan tengok bagaimana nak menentukan nilai daya paduan ini. Okey, so tadi cikgu cakap daya paduan ialah daya tunggal. Okey, hasil daripada hasil tambah antara 2 daya secara vektor. Okey, so apa itu vektor? Vektor maksudnya kita kena ambil kira arah dia. Kita tak boleh tambahkan je, kita kena ambil kira arah daya itu. So di sini kita ambil kira arah ke kanan ialah positif, arah ke kiri ialah negatif. Okey, ada 2 keadaan. Yang pertama kita tengok daya bertindak pada arah yang sama. Okey, cikgu ada 5 Newton dan 12 Newton ke kanan. Dua-dua ke kanan. Maksudnya cikgu ada positif 5 tambah dengan positif 12. Okey, kita tambahkan tapi kita kena ambil kira dia punya arah ya. So kita dapat 17 Newton ke kanan. So daripada 2 anak panah tu kita boleh wakilkan dengan 1 anak panah saja daya tunggal iaitu daya paduan 17 Newton arah ke kanan. Okey. Yang kedua, okey, kita ada daya juga, 2 daya tapi pada arah bertentangan. Okey, 12 Newton ke kiri dan 5 Newton ke kanan. Okey, kita kena tambahkan tapi ingat, daya paduan kita tambahkan secara vektor. Kita ambil kira arah dia. So 12 Newton negatif, dia ke kiri. Okey, so negatif 12 tambah dengan 5 Newton. So kita akan dapat negatif 7 Newton daya paduan. Negatif di sini memberi maksud arah dia ya. Okey, arah dia ke arah kiri. So bila kita nak lukis daya tunggal itu iaitu daya paduan, kita boleh lukis anak panah ke arah kiri dan magnitudenya 7 Newton. Baik. Okey, so cikgu nak pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Okey, cikgu terangkan tadi cara tentukan daya paduan. Okey, siapa nak cuba soalan pertama ni? Soalan 1, siapa nak cuba? Soalan objektif ni. Saya cikgu. Okey, Syalini, silakan. Okey, Syalini, baca soalan Syalini. Apakah daya panduan yang ya cikgu. Apakah daya panduan yang bertindak ke atas objek di bawah? Jawapannya A, 0N cikgu. Okey, kenapa 0N? Kerana 2 daya ini dua daya ini bertindak pada arah bertentangan dan magnitud sama, maka daya panduan ialah sifar. Okey, tengok jawapan dia. Betul. Bagus Syalini. Okey, so tadi cikgu cakap arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif. Dan dalam situasi ini dua-dua magnitud dia sama. Okey, so kita ada positif 9 tambah negatif 9, so jawapan ialah 0 Newton. So daya paduan ialah 0 Newton. Okey, so maksudnya daya ini dalam keadaan seimbang. Contoh main tarik tali. Madi pernah main tarik tali? Pernah cikgu. So kalau dua-dua tim kuat, dua-dua tim menggunakan daya yang sama, tali tu tak bergerak. Betul. Tapi ada daya yang bertindak. Tapi daya paduannya ialah sifar. Ya, kosong. Okey. Kita pergi ke soalan kedua. Ini tiada nilai. Dia hanya menentukan yang manakah menunjukkan daya paduan maksimum yang bertindak ke atas bongkah kayu itu. Okay, siapa nak cuba soalan ni? Soalan 2. Saya nak cuba cikgu. Okey. Cuba. Tinesh. F1, F2 dan F3 merupakan tiga daya dengan sama magnitud yang bertindak ke atas satu bongkah kayu. Rajam manakah yang menunjukkan daya paduan maksimum yang bertindak ke atas bongkah kayu itu? So, saya rasa jawapan ni A, cikgu. Awak rasa jawapan dia A? Itu rasa-rasa tu confident ke tidak tu? Confident, cikgu. Okey, confident bagus. Ada sebab. Apa sebab dia? Sebab cikgu cakap tadi, bila kita perlu tambah daya pada arah yang sama, manakala kita perlu tolak daya pada arah yang berlainan. Daya yang bertindak pada jawapan A semua pada arah yang sama. Maka daya paduan maksimum dihasilkan. Bagus, sangat jelas sekali ya. Mari kita lihat jawapannya. Tahniah Tinesh. Ya, bagus, betul. Tinesh. So kalau kita tengok ada tiga daya yang bertindak ke atas setiap bongkah, F1, F2 dan F3. Okey. Kalau daya paduan untuk yang A, dia semua tambah. So di arah yang sama.
maka dia daya paduan yang terhasil ialah maksimum. Okey, yang lain ada arah yang berlainan. Salah satunya. Okey, so jawapan dia ialah A. So kita kena ingat tips dekat sini, arah sama kita tambah. Okey, arah berlainan kita tolak. Tapi cikgu, saya nampak di sini kenapa susunannya itu lain cikgu? Maksudnya F itu susunannya berlain, tidak sama setiap soalan. Susunan mana? Maksudnya, F1, F2? Contohnya F sama dengan F3, F1, F2, seterusnya macam kat bawah tu F1, F2, F3. Macam mana pula tu cikgu? Tak apa Wani, dia tambah. Kalau tambah depan belakang tak ada masalah. Okey, cuma cikgu letak dekat belakang tu supaya pelajar nampaklah apa yang tambah yang sama, tolak yang lain. Okey. Seboleh-bolehnya tambah dulu baru tolak. Tak apa, ikutlah kesesuaian pelajar. Okey, baik. Alright, okey, seterusnya. Tadi kita cakap tentang daya pada satah yang sama, kiri kanan. Okey, daya yang jatuh pun ada juga daya paduan. Kalau bola jatuh ke bawah, kita ada berat, kita ada rintangan udara. Okey. Tapi tak semestinya semua objek daya antara kiri dan kanan saja. Ada daya kalau boleh, ada daya juga yang bertindak secara berserenjang. Macam ni, macam objek itu. Okey. So seorang tarik dia ke atas atau tolak ke atas, seorang tarik dia ke kanan. Apakah daya paduan dia? Okey. So untuk menyelesaikan masalah ini ialah dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang ataupun 90 satu sama lain. Okey. Contohnya cikgu 30 Newton ke atas 40 Newton. So yang pertama sekali kita mesti tentukan dulu daya paduan dia. Okey. So untuk menentukan daya paduan, kita lengkapkan gambar rajah ni menjadi segi empat. So secara matematik 30 Newton belah sana sama dengan kalau kita lukis segi empat, 30 Newton kiri dan kanan adalah nilai yang sama. Okey, dan 40 Newton atas dan bawah ialah nilai yang sama. Okey, daya paduan dia ialah kita sambungkan penjuru segi empat ini. Itu ialah daya paduan kita. Okey, maksudnya dalam kehidupan sebenar, objek ni tak bergerak ke atas atau ke kanan. Objek ni bergerak mengikut arah daya paduan. Sengit macam tu. Okey. Okey cikgu, sebelum kita nak sambung dengan cara menjawab soalan ini, kita nak berehat seketika lah. Kita nampak muka-muka anak murid cikgu mungkin ada yang macam, alamak soalan ni macam makin mencabar je. Jadi kita nak bagi mereka berehat seketika, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wadi Kerry dalam subjek hari ini, Fizik, Daya dan Gerakan 2 bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Syafiqah. Okey, jom kita dah berehat seketika sebentar tadi dan kita nak sambung dengan menjawab soalan ini. Silakan cikgu. Okey, tadi kita berhenti dekat daya paduan. Okey, macam mana nak hitung daya paduan ini? Magnitude dia kita menggunakan rumus teorem Pythagoras di mana daya paduan kita ialah hypotenuse. Okey, so cara tentukan hipotenus dia ialah C sama dengan punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kita masukkan nilai, kita dapat F sama dengan 50 Newton. Okey, kita juga boleh tentukan dia punya sudut daya paduan itu menggunakan rumus tangent theta sama dengan opposite bahagi adjacent. Okey, opposite ialah 30, adjacent sebelah ialah 40 Newton. Okey, kita masukkan, kita dapat theta ialah 36.9. So dalam kehidupan seharian kita, objek ini tidak bergerak, objek ini bergerak mengikut daya paduan, okey, dengan magnitude 50 Newton dan pada sudut 36.9. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 3 ni. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Saya cikgu. Okey, silakan. Sidah. Okey, so gambar raja Sidah. Sidah ke Tinesh ni? Okey, silakan. Gambar raja menunjukkan pandangan dari atas dua peluncur ais yang menolak seorang lagi peluncur ais. Soalannya adalah manakah daya paduan situasi ini? Saya rasa jawapannya adalah C, cikgu. C. Betul ke? C. Betul, Sidah. Betul, Sidah. Bagus. Alright, so macam ni lah, macam tadi kita buat tadi. Okey, kita anggap dia sebagai satu segi 3 dan kita menggunakan rumus teorem Pythagoras. Okey, so C sama dengan punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, terdapat F sama dengan 12.8. Okey. Seterusnya, dalam topik ini, kita perlu faham apa itu gambar rajah jasad bebas. Okey, gambar rajah jasad bebas ialah gambar rajah yang menunjukkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu saja. So,
So dalam menyelesaikan masalah daya, kita kena tengok apakah daya yang bertindak ke atas objek itu. Okey, contohnya kita ada buku di atas meja. Buku tak bergerak, betul? Betul. Tetapi ada daya yang bertindak, iaitu pertama berat buku tu disebabkan oleh tarikan graviti. Yang arahnya ke bawah kita label sebagai W, iaitu weight. Okey. Dan jika tiada daya tindak balas ke atas, buku tu akan jatuh, betul? Buku tu tak jatuh, buku tu tetap atas meja. Bermakna ada daya tindak balas iaitu ke atas. Yang kita panggil sebagai tindak balas normal. Kenapa normal? Dia macam garis normal. Macam kita belajar cahaya ada garis normal. Itulah garis ini sentiasa berserenjang ataupun 90 darjah dengan permukaan. Okay, sehingga kita akan lukis kita punya gambar rajah jasad bebas macam ni. Daya tu kena dekat buku. Ataupun buku tu kita wakilkan dengan satu objek. Ada W ke bawah, ada R ke atas. Okay. Alright. Apa terjadi? Apakah yang kita akan lihat gambar rajah jasad bebas jika objek di atas satah condong? Okey, kalau satah condong kita akan tengok dia ada berat ke bawah. Okey, normal 90 darjah juga. Okey, dan daya geseran ke atas sebab dia nak bergerak ke bawah. Okey, berat ini juga boleh leraikan kepada WY dan WX. Ya. Okey. Alright, seterusnya. Okey, ini kalau objek tu bergerak. Okey, kita ada daya tujah ke hadapan, dia bergerak ke hadapan. Okey, dan ada daya geseran ke belakang. Dan juga ada berat dan tindak balas normal. Okey, ini gambar rajah jasad bebas. Okey, kita nak tengok apakah hubungan antara gerakan objek dan daya paduan. So, kita tahu dalam kehidupan seharian, objek boleh menjadi pegun, bergerak dengan halaju mala atau bergerak dengan pecutan seragam. Okey, kita akan gunakan rumus hukum gerakan Newton kedua yang pelajar dah belajar masa tingkatan 4. F sama dengan MA. Okey, jika objek pegun ataupun objek bergerak, pecutan ialah kosong. Okey, kenapa pecutan kosong? Sebab kalau pegun memang tak bergerak lah. So, pecutan kosong. Kalau bergerak dengan halaju mala, kita tengok rumus pecutan. Rumus pecutan ialah halaju akhir tolak halaju awal. Jika halaju dia sama, halaju akhir tolak halaju awal sama akan jadi kosong. Maka pecutan akan jadi kosong. Okey, tengok rumus ni. Kalau pecutan kosong, F kita akan kosong. Maka daya paduan ialah sifar. Okey. So, bila daya paduan sifar, berdasarkan gambar rajah jasad bebas, berat sama dengan tindak balas normal, daya tujah sama dengan daya geseran. Okey. Kalau objek bergerak dengan pecutan seragam, maksudnya pecutan dia tidak kosong. Maksudnya di dalam rumus F sama dengan MA, daya paduan kita tidak kosong. Maka daya paduan ada nilai. Okay, apakah nilai daya paduan itu? Daya paduan itu boleh jadi daya tujah tolak dengan daya geseran. So, kita boleh kiralah berapa daya paduan dia. Okey. Okey, so kita aplikasikan konsep ni dalam soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey, kita ada rajah menunjukkan sebuah helikopter berdisi 4,500 terbang pada kelajuan mala dan ketinggian tetap. Okey, siapa nak cuba jawab soalan A tu? Okey, Brandy boleh cuba soalan A? Boleh, cikgu. Dengan menggunakan gambar rajah jasad bebas, lukis daya-daya yang bertindak ke atas helikopter itu. So, pertama, berat tu iaitu daya tarikan graviti ke bawah. Helikopter ini terbang pada satu ketinggian. Jadi, ada daya ke atas iaitu daya angkat. Selepas itu, helikopter bergerak dengan halaju malar. Maka, ada daya tujah ke hadapan. Dan pada yang sama, ada daya geseran arah bertentangan disebabkan oleh rintangan udara. Okey. Ini gambarnya yang Brandy terangkan tadi. Okey, bagus Brandy. Bagus Brandy. Okey, ada berat ke bawah, daya angkat ke atas, daya tujah dan rintangan udara. Itulah gambar rajah jasad bebas. Kita boleh kira berdasarkan gambar ni. Okey, yang B, kita boleh panggil siapa nak cuba? Tinesh nak cuba? Kita tanya Azman lah, cikgu. Wani boleh dengar suara Azman lagi dari tadi ni. Azman. Ya saya. Cuba Azman. B. Soalan B Sekejap ya. Azman tak buat lagi ya? Azman tak buat lagi ya? Tak buat lagi, tak sempat. Okey, siapa yang dah siap? Kita tanya tadi siapa Tinesh nak jawab. Soalan Tinesh tadi, okey. Boleh cikgu? Okey, berapa Tinesh? So soalan memberitahu kita helikopter bergerak pada halaju mala. Maka daya paduan helikopter adalah kosong. Jadi kita tahu bila daya paduan helikopter kosong,
rintangan udara akan sama dengan daya tuja, iaitu 80,000 Newton, cikgu. Okey, betul. Soalan kata kelajuan dia mala. Mala maksudnya pecutan kosong, daya paduan juga kosong. Bila daya paduan kosong, daya tujah dengan daya rintangan sama. Okey, dan daya berat dan daya angkat juga ialah sama. Jawapan dia 80,000 Newton. Okey. Alright, seterusnya si... Siapa nak jawab, si? Cikgu panggil lah. Brandy nak cuba lagi? Boleh? Cuba, Brandy. Okay. Jika helikopter itu bergerak dengan kecepatan 22 ms-2 dan daya tujah 150,000 Newton, hitung magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas helikopter itu. So helikopter sekarang dia bergerak dengan pecutan. Jadi daya paduan tu bukan sifar. So pecutan tu boleh dikira melalui rumus F bersamaan dengan MA. F tu ialah daya paduan, iaitu daya tujah tolak dengan rintangan udara. So kita masukkan dalam formula F tolak dengan MA macam saya dah tulis kat sini. So daya tujah tolak dengan daya rintangan bersamaan dengan MA. Jadi kita masukkan nilai daya tujah iaitu 150,000 Newton tolak daya rintangan sama dengan 4,500 kg darab dengan 22 ms-2. Daya rintangan tu bersamaan dengan 150,000 Newton tolak dengan 99,000 kg ms-2. So kita akan dapat daya rintangan tu 51,000 Newton. Okey. Mari kita lihat. Betul ya jawapan Brandy? Okey, betul Brandy. Okey. So kita guna rumus F sama dengan MA. Okey, mesti ingat F itu ialah daya paduan. Okey, selama ni kita ingat F tu satu daya je, tapi sekarang ni daya ada lebih daripada satu daya bertindak. Ada daya tujah, ada rintangan udara. So kita cari dulu daya paduan dia, ditolakkan. Okey, dan kita akan boleh cari rintangan udara, kita gantikan daya tujah macam Brandy terangkan, jisim dan pecutan. Dan kita kira kita dapat rintangan udara ialah 51,000 Newton. Okey. Siap untuk soalan nombor 4. Seterusnya kita ada soalan lagi ke macam mana, cikgu? Okey. Kita ada tentang leraian daya pula. Okey. Mari kita. Okey, leraian daya ialah terbalik daripada daya paduan. Okey, kali ini kita ada satu daya yang bertindak pada sudut. Dia tarik objek tu pada sudut. Okey, daya ini boleh dileraikan kepada komponen X dan komponen Y. Okey, macam mana nak cari pula nilai komponen X tu? Okey. So, komponen X dengan komponen Y macam tadi kita anggap kiri kanan sama, atas bawah penilaian sama. Okey, dan kita lihat daripada segi segitiga sahaja. Okay, inilah segitiga. Okey, kalau pelajar pernah ingat dia dah belajar soh kahtoa. Soh ialah sin, O opposite, H hypotenuse. Okey, C ialah cos, adjacent, H hypotenuse. Okey, dalam kes ini sudut dekat sana, so Fx ialah adjacent, bersebelahan. Okey, Fy ialah opposite dan F ialah hypotenuse. So nak cari Fx kita boleh guna cos lah, dia adjacent sebelah. Okey, so cos theta sama dengan adjacent iaitu Fx bahagi dengan hypotenuse iaitu F. So Fx ialah F cos theta. Sama juga dengan sin opposite. Okey, Fy ialah opposite. So kita guna sin theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Kita dapat Fy F sin theta. Okey. Tapi pelajar kena ingat, tak semua soalan dia bagi sudut dekat bawah tu. Kadang-kadang dia boleh bagi sudut dekat atas. Betul? Bila sudut dekat atas, Fx dah jadi opposite. So Fx bukan cos lagi. Fx jadi sin. Ini matematik je saja. Okey, so apa yang pelajar kena ingat hanyalah ini saja. Kalau daya itu bersebelahan dengan sudut, kita guna cos. Jika daya itu bertentangan dengan sudut, kita guna sin. Baik. Alright. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada keseimbangan daya, Wani. Boleh, cikgu. Okey, keseimbangan daya ialah daya-daya yang bertindak ke atas objek menghasilkan daya paduan sifar. Okey, contohnya batu ni, Wani. Dia tak bergerak. Maksudnya daya yang bertindak ke atas batu itu daya paduan dia ialah sifar. Daya paduan sifar bermaksud daya kiri dan kanan dia arah bertentangan magnitud yang sama. Okey, atas bawah bertentangan magnitud yang sama. Itu daya paduan sifar. Maksudnya daya paduan ufuk dia sifar, daya paduan menegak dia sifar. Okey. Alright, kita tengokkan satu soalan yang menggabungkan ketiga-tiga pengetahuan kita tentang leraian, daya paduan dan keseimbangan daya. Okey, contoh sini Raja menunjukkan sebuah lampu isyarat berjisim 20 kg digantung menggunakan dua utas tali yang sama jenis.
hitungkan ketegangan tali tersebut. Okey, siapa nak cuba soalan ni? Okay, Kalau tak boleh sempat pun, kita minta Zahir. Zahir nak cuba Zahir? Soalan susah cikgu. Boleh cikgu? Okey, Saya Zahir cuba, bagi cikgu. idea je. Idea macam mana nak buat dia. Okey cikgu. So pertama sekali untuk soalan ni, kita kena lukis gambar raja jasad bebas yang cikgu cakap tadi. So kita dapat memahami lah daya yang bertindak ke atas objek ni. So berdasarkan raja ni, terdapat 3 daya yang bertindak, iaitu berat yang ke bawah dan juga daya tegangan pada tali pertama yang ke kiri tu, dan daya tegangan T pada tali kedua yang ke kanan. Disebabkan kedua-dua tali ni dia sama dan ada pada yang sudut yang sama, ketegangan T tu ialah sama bagi dua-dua. So kita boleh katakan sebagai T je lah, tak payah T1, T2. Betul Selepas cikgu? itu, Betul. Okey, sambung Zahir. Selepas itu, kita boleh leraikan daya yang bertindak pada sudut. Macam cikgu cakap tadi, dalam leraian daya 1.2, tegangan tali adalah pada sudut. So, tegangan T ni, dia boleh dileraikan kepada komponen yang mengufuk, TX, dan komponen menegak, TY. So, sudut bersebelahan dengan komponen mengufuk, maka dia TX ialah T cos theta. Sebab dia bersebelahan dengan komponen mengufuk. Manakala komponen menegak iaitu TY bertentangan dengan sudut. Macam cikgu cakap tadi, kalau dia bertentang, dia kena guna T sin theta. So lampu isyarat ni, dia dalam keseimbangan, dia tak bergerak. So cikgu cakap tadi, daya ke atas dan ke bawah dia sifar lah. So maka daya paduan mengufuk dan menegak adalah sifar. So untuk menghitung tegangan dia, kita kena ambil kira komponen daya menegak iaitu TY. Di mana 2 T sin theta bersama dengan berat. Sebab dia punya ke bawah tu, daya ke bawah tu ialah W, berat. So 2 T sin theta ialah berat. So kalau kita masukkan nilai, kita dapat 113.28 Newton. Okey. Wow, penjelasan dia 10 markah cikgu. Okey, dia memang panjang sikit. Dia kena gabungkan apa yang kita belajar. Ya, Okey. bagus Zahir. Bagus. Ini Zahir cakap tadi. Ada 3 daya. Okey, daya kat tali dan daya berat lampu isyarat itu sendiri. Okey, pertama yang cikgu cakap, macam Zahir cakap, kita lukis gambar raja jasad bebas dia. Okay, kita ada berat, kita ada T1, T2. Macam Zahir cakap, dia sama. So, T dengan T sama. Okey. Berat ni jangan lupa ya, kita tukarkan kepada Newton, iaitu jisim darab dengan pecutan graviti 9.81. So, kita dapat 196.2 Newton. Okey. Lepas itu, kita leraikan apa yang kita boleh leraikan. Okey, T ni kita boleh leraikan kepada X dan Y komponen. Okey, X cikgu cakap tadi, dia bersebelahan, dia jadi T cos theta. Okey, yang bertentangan iaitu Y, jadi T sin theta. Okey, so Wani tengok sini. Kalau keseimbangan, kiri kanan sama, atas bawah kena sama. Okey, lampu isyarat tak bergerak. Okey, kiri kanan kita tahu. Kiri T cos theta, kanan pun T cos theta. Sama. Kita tak boleh cari T lah. So, kita guna komponen yang mengufuk. Okey, so cikgu ada 2 T sin theta. Okey, T sin theta tambah T sin theta, 2 T sin theta sama dengan berat di ke bawah. Yang atas sama dengan yang bawah. Kita masukkan nilai. Kita bawa 2 sin theta ke arah sana, kita dapat W bahagi 2 sin theta. Masukkan nilai W dan theta, kita dapatlah tegangan tali 113.28 Newton. Wow, itu dia jalan kerja yang penting untuk dapatkan 1 markah di penghujungnya tu. Iya, betul. Satu jawapan. Maafkan saya, 1 markah pula cikgu. Okey, jadi kita dah jawab soalan 6 di sini dan sekarang ini kita nak berehat seketika lah. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini Fizik, Daya dan Gerakan 2 bersama dengan Cikgu Nur Syafiqah. Okey cikgu, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ni cikgu. Sangat sekejap masa berlalu dan kita nak teruskan dengan pergi ke kesimpulan. Cikgu mungkin nak tanya murid cikgu kesimpulan yang mereka boleh simpulkan hari ini. Okey, saya panggil pelajar-pelajar saya. Siapa yang nak buat rumusan tentang apa yang kau belajar pada hari ini? Siapa nak cuba yang pertama? Azman, apa rasa Azman? Azman? Okey, Azman boleh terangkan sikit apa yang... saya. Okey. Saya rasa fizik ni boleh
digunakanlah di aplikasi dalam kehidupan kita seharian, macam bangunan dan apa-apalah yang di sekeliling kita. Okey, betul tak Azman? Kita boleh guna konsep ni untuk aplikasikan dalam kehidupan saya seperti pembinaan bangunan dan sebagainya. Ya. Okey, siapa lagi nak buat kesimpulan hari ini? Shalini? Okay, apa yang Shalini belajar hari ini? Shalini tahu tentang apa hari ini? Saya telah belajar tentang keseimbangan daya. Daya-daya ini yang bertindak ke atas objek menghasilkan daya panduan sifar. Okey, betul. Okey. Termasuk keseimbangan daya tu. Okey. Siapa lagi nak cuba? Kita tunggu siapa yang nak cuba. Siddharth? Yes, saya cikgu. So, daripada apa yang kita belajar pada hari ini, jika soalan berkaitan dengan daya, kita perlu mungkin menggunakan ketiga-tiga konsep yang kita belajar pada hari ini. Jadi, pertama sekali, jika kita nak menjawab soalan, kita perlu melukis gambar raja jasa bebas untuk kita memahami di mana arah daya paduan itu tengah berlaku. Dan melalui gambar raja itu, kita dapat mengenal pasti daya apa dan di mana ia digerakkan. Okey. Itu jawapan Siddharth. Bagus Siddharth. Siddharth ni saya tengok muka dia macam pelakon Bollywood, cikgu. Mungkin dia menjadi pelakon lepas habis sekolah nanti. Okey, cikgu, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu boleh bagi rumusan yang ringkas lah untuk pelajaran kita hari ini. Okey, rumusan yang ringkas. So, hari ini kita belajar tentang daya paduan. Okey, so selama ni belajar F sama dengan MA. So, cikgu tekankan sekali lagi, F itu ialah daya paduan. Okey, so kita kalau nak menyelesaikan masalah berkaitan pecutan pada satu objek, kita kena tengok dulu apakah daya yang bertindak pada objek itu. Mungkin ada geseran, mungkin ada daya tujah. Okey, dan jika daya itu pada sudut, kita mesti leraikan mereka kepada komponen X dan juga komponen Y. Okey, yang paling penting cikgu nak ingatkan, gambar rajah jasad bebas, lukis dahulu sebelum pelajar cuba jawab soalan itu. Okey, baik cikgu. Nampaknya tamat sudah pelajaran kita hari ini, subjek fizik. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Nur Syafiqah binti Haji Muhammad Idris selaku Ketua Panitia Fizik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Petaling Jaya. Dan terima kasih Wani ucapkan kepada 6 murid kita iaitu Halini, Nur Azman, Brandy Yap, kita ada Siddharth, Tinesh dan juga Muhammad Zahir. Kak Wani doakan all the best to you. Semoga mendapat markah yang cemerlang untuk subjek fizik dan buatlah ibu bapa anda bangga dan Cikgu Syafiqah anda bangga dengan kejayaan anda. Jadi sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu bapa kepada Azman Shah. Harapan saya pada tahun ini, semoga beliau akan mencapai kejayaan yang cemerlang, straight A. So, saya percaya pihak sekolah dan Azman akan mencapai kejayaan ini. I know you can do it. All the best for you. Salam sejahtera. Saya Syahriman, bapa kepada Muhammad Zahir dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, ingin merakamkan harapan saya agar semua pelajar terus cekal menjalani PDPR dan agar guru-guru terus berkhidmat cemerlang mendidik anak kami meskipun dalam keadaan penuh cabaran. Saya Azrina berharap semua pihak termasuk guru-guru, ibu bapa, penjaga dan semua pelajar tabah bekerja keras dan bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Semoga prestasi SMK Sultan Abdul Samad terus meningkat insya-Allah. To all students especially, work hard, get good sleep, eat well, stay healthy physically and mentally and stay safe to all. Never give up. Selamat maju jaya.